بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah bersama-sama kita manjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Selawat Adrikni. Alhamdulillah, kawan-kawan kita di Malaysia mereka berkuliah pada saat selepas zuhur. Kita alhamdulillah pada pukul 9 kita berada pada saat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada pagi ini. Penaja kuliah kita pada pagi ini ialah Grup Infak Masjid Darsa 7 dan 9. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka. Allah pilih mereka untuk datang bersama dengan kita pada saat yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka dan urusan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin. Salawat Adrikni. Selawat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Selawat dan salam ke atas engkau wahai penghuluku Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Selawat dan salam ke atas engkau penghuluku Rasulullah
khudh biyadi adrikni. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi adrikni. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Selawat dan salam ke atas engkau, wahai penghuluku Rasulullah. Khudh biyadi, ambillah tanganku. Qallat hilati adrikni. Qallat hilati, lemahlah helahku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adrikni, dapatkan aku. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Selawat dan salam ke atas engkau, wahai penghuluku, wahai Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peganglah tanganku, lemahlah helahku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adrikni, dapatkan aku. Jadi selawat ini disebut dengan selawat adrikni, dapatkan aku. Tadi ada dua orang muslimat kita. Jadi tengah mereka duk ambil gambar, apa ni, duk ambil video, apa lembayung tengah duk mengembang tu, saya lintas. Akhirnya mereka pun dah ambil payung habis dah, aku dah habis dah. Jadi mailah jumpa saya dan nak tanya satu soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama dah kami nak tanya tapi kami segan. Hari ini kami tersempak, jadi siapa pun tak ada, jadi kami nak tanya satu soalan. Pasal apa kami rasa payah? Kami nak masuk ke dalam masjid. Pasal apa muslimat nampak macam payah nak masuk masjid dibanding orang lelaki-lelaki? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang lelaki-lelaki dikatakan mudah masuk masjid, orang perempuan dikatakan susah masuk masjid. Betul atau tak saya tak tahu, sebab saya tak pernah jadi muslimat. Tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya daripada soalan yang ditanya tu, saya nak kata macam ni, Allah sayang kat muslimat. Tapi tak keluar perkataan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya jawapan yang saya bagi ialah, sebenarnya bukan semua orang susah. Banyak orang yang mudah. Kalau tidak, banyak dah muslimat yang tanya saya, pasal apa susah Ustaz? Tak ada satu pernah lagi sejak duk main-main Mekah ni. Pada tahun 2010, 2008 dulu duk main Mekah. Tak pernah tu muslimat pun kata pasal apa kami payah. Hari ni ya baru keluar soalan pasal apa payah. Maknanya saya kata muslimat banyak senang. Hak ni yang payah. Hak lain tak rasa payah, hak lain mungkin lepas rasa senang. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senang dan payah ni duduk pada hati. Hati rasa susah, susah. Hati rasa payah, payah. Hati rasa senang, mudah. Hari itu, sebelum saya mai hari itu, sebelum kita sampai hari itu, bahkan dalam kursus kita di Darsa hari itu, bahkan saya pesan juga di airport, kita semua kena sangka baik dengan Allah. Kan ingat? Kita kena sangka baik dengan Allah. Kalau Allah bagi susah, baiklah tu. Kalau Allah bagi mudah, baik juga.
Semua baik. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tengok kita. Aku bagi hang payah. Kalau Allah bagi senang, macam masuk masjid kampung kita, seorang pun tak ada. Kan? Kalau di kampung kita tu tak ada seorang pun masuk. Kita masuk seorang-seorang je. Kalau Allah bagi macam tu, agak-agak kita nak rasa apa kita masjid Nabi ni? Tak rasa apa macam kampung aku. Kan? Sini ni bukan macam kampung kita. Orang main hayang tu bertali arus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang main sembahyang tu bertali arus. Macam hari tu juga PKP di Malaysia hari tu. Orang nak umum kata, susah nak masuk masjid. Pi lah awal sikit. Orang pergi masuk, pi lewat. Bila pi lewat, pegawai tu mai hak pegang pen, hak buku tu, dia nak tulis. Nak tulis apa? Nak tulis masalah Sayyidina Muhammad. Nama, lepas tu nombor telefon, lepas tu suhu. Dia tu mai awal, kita mai lewat, tak boleh masuk. Cuba dulukan kawan tu. Dia tak main lagi, kita sampai dah. Ni dia sampai baru nak pi. Ni zaman PKP. Pi lah awal sikit. Sebelum dia mai, kita masuk di penjuru mana. Dia bukan nak belek masjid, dia tunggu di luar. Kita dah masuk awal dah. Macam itulah diri Nabi pun. Pi lah awal sikit. Pi awal sikit, tempat banyak. Kalau kita pi belakang, mungkin tempat tak ada. Tuan-tuan, makna sini kena bergelut, sini kena bersungguh. Sebab sesuatu yang payah, dia kena berusaha, dia kena bersungguh. Hati mesti tak lebih daripada tempat-tempat lain. Allahumma salli ala sayyidina. Di sini sekalipun kita tak sempat, mungkin ada yang tak boleh masuk Raudhah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita dah sampai di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi ni, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, kalau tuan-tuan semayang di mana pun dalam lingkungan pagar tu dapat 50,000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam juga di Mekah. Di Mekah, tak mana pun tuan-tuan semayang, hatta masjid yang bukan Masjidil Haram pun, maknanya tuan-tuan semayang dalam masjid dalam kota Mekah tu, dalam lingkungan tanah haram tu, mendapat 1,000. Tapi takkan tuan-tuan nak semayang masjid-masjid tu kot. Tuan-tuan main kita nak semayang dalam masjid haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang nak main di hotel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi dapatkan 1,000 dalam masjid. Walaupun 27 kali ganda kita semayang di rumah dengan anak bini 27, dengan kita semayang jemaah di surau dapat 27, tapi 27 merlit ialah di masjid. Tahu tak merlit apa terjemah Haji? Orang kata merlit 27 yang berkualiti. Mana dia? 27 juga, tapi 27 yang paling berkualiti dan bernilai tinggi ialah di masjid. Begitulah 1,000 yang berkualiti tinggi dalam Masjidil Haram. 50,000 yang berkualiti tinggi ialah dalam Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas semayang tu, tepi-tepi kedai, lepas dapat 50,000. Tapi tak sama macam dalam Masjid Nabi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, jadi bila kita rasa susah, sebenarnya hati yang susah. Bila kata senang, hati yang senang. Contoh, di sini, walaupun Madinah ni ialah Madinatul Rasul,
ataupun Madinah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah haram Madinah. Nabi kita yang haramkan. Dia ada dua tanah, tanah halal, tanah haram. Di Mekah pun ada tanah halal, tanah haram. Tanah haram Mekah diharamkan oleh Allah, tanah haram Madinah diharamkan oleh Rasulullah. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun Mekah tanah haram yang diharamkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah itu dalam bahasa syarak, agama ni dia panggil syarak, hukum syarak. Orang yang buat hukum syarak, yang buat hukum syarak Allah dan Rasul. Sebenarnya Allah dan Rasul itu disebut dengan syari'. Allah syari', Nabi syari'. Cumanya Allah itu syari' hakiki, Rasulullah itu syari' majazi. Jadi sebenar-benar yang menghukumkan hukum syarak itu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun Rasulullah SAW itu dia ialah syariah, pembuat hukum juga, tapi Nabi pembuat hukum secara majaz, pinjaman kata saja. Sebenarnya Allah yang tuturkan Nabi dengan hukum. Allah lah yang letakkan hukum sehingga Nabi kita menghukum. Okey, haram Madinah ni, sekalipun Nabi yang letakkan dia sebagai tanah haram, sebenarnya Allah juga. Kalau macam tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mai ke Madinah ni pun kita jadi tetamu Allah. Kita pergi ke Mekah esok pun kita sebagai tetamu Allah juga. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyambut kita seperti mana hati kita bersangka dengan dia. Contoh, saya berdiri ya. Berdiri ni semangat ni. Contoh, nanti tuan akan pergi Mekah. Tengok tu dia ramainya orang. Tak tempat dah. Tak ada tempat dah. Tuan-tuan ni nak masuk Madinah kan, ya Nabi ni, ada lagi ha? Tak ada dah, walaupun tempat tu ada. Tuan-tuan kata, insya-Allah ada. Masuk tengok-tengok, macam tempat tu sedia untuk kita aja. Tu bersangka baik dengan Tuhan tu. Bila sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua baik. Tu saya pesan hari tu, lepas tak faham. Dia kena main duk baru dia reti. Betul-betul mempraktik had kita mengaji. Hatta tuan-tuan esok di Mekah ke, di Madinah ke, Madinah tak nak masalah sangat. Di Mekah esok nak masuk jamban, ya Allah orang sikit perut ni, tempat tak ada lah apa, ambil kat santu lah. Tapi kalau kita tengok tu dia orang, tak apa, ada insya-Allah. Pergi tengok, kita nak pergi tentang nak masuk jamban tu, kita nak tunggu kawan tu keluar, kita masuk. Faham tak? Jangan tak sangka baik dengan Allah. Sangkalah baik dengan Tuhan, semua mudah. Lebih-lebih lagi orang kata, kalau hati bercakap pun Tuhan tahu, tambahlah lah dia bercakap. Dalam hati perut dia tu, dia tak sangka baik dengan Tuhan, dia rasa payah. Semua hidup dalam Mekah Madinah payah semua. Allahu Akbar. Dan kalau hati bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sepanjang kita duduk di Mekah, di Madinah, di Mekah, semua mudah insya-Allah. Semua mudah. Cubalah try tengok. Insya-Allah mudah, semudah-mudahnya. Hati nak langsung mai. Duduk di Madinah, Mekah ni macam duduk dalam syurga sebenarnya. Sebab itu tak ada orang yang ni cerita orang-orang yang duduk di Mekah ni payah. Duduk di Madinah, Mekah dia payah. Bismillahirrahmanirrahim. Balik Malaysia, ada orang yang balik Malaysia, aku tak mau pergi dah Mekah,
Aku taubat, aku tak pindah umrah, awak belum. Susah. Ada. Ada orang susah di Mekah ni, balik rumah, balik Malaysia, katakan anak menantu, mak nak pindah Mekah. Awak mak teruklah di Mekah, Madinah. Tak ada tak? Tak ada. Semua orang nak main lagi. Tu negeri hebat. Faham tak? Siapa yang bagi cinta nak main pula tu? Allah. Pasal apa? Kita main rumah dia. Kan kita bila main rumah orang, orang kata apa waktu kita nak balik? Ha? Main lagi. Main lain lah. Orang Kedah kata main lain lah. Orang Kelantan kata mula. Ha? Mari mula. Maknanya suruh main lain. Betul tak? Itulah orang panggil kita Duyufur Rahman, kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Ni tak ada satu orang ni, bahkan yang telah balik beribu juta manusia dah, yang telah mati pun banyak dah yang main ni. Semua minta nak main lagi. Macam mana perasaan waktu dia tak tahu lagi perasaan ni. Dah berputik cinta pada Rasulullah, waktu nak tinggal Nabi esok macam mana? Di sini ada wadak, ziarah wadak. Bila pergi ziarah makam Rasulullah, kita angkat tangan macam tu waktu tinggal Rasulullah. Jadi bagaimana waktu kita tawaf wadak, tinggalkan Baitullahil Haram, lepas tawaf 7 pusingan, semayang sunat tawaf, salat Sayyidina Muhammad, berdoa, minta boleh mai pula. Waktu nak tinggal itu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selagi mana Kaabah tu nampak, selagi tu beralih Bismillahirrahmanirrahim, sampai hilang Kaabah daripada pandangan mata. Yang mata merambu. Pasal apa? Pasal apa keluar mata tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita wadak dengan Allah. Allah kata mai lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Allah kata mai lagi. Dan saya tengok contoh macam orang India kan. Orang India ni lepas tak boleh buat balik, buat di tempat tak balik. Lepas tak boleh buat balik Zam-Zam. Lepas celup serba lepas dalam air Zam-Zam. Lepas buh atas bau lepas, ataupun lepas buh dalam bekas lepas celup balik kain serban tu dalam timba di rumah di kampung lepas. Salah Sayyidina Muhammad. Kerajaan lepas tak boleh balik Zam-Zam. Begitu juga bangsa Urur pun sama juga. Lepas tu wadak lagi sedih, lagi belah, lagi sebab tengok. Lepas main, lepas aman di sini, balik negara mereka, negara yang tidak aman. Mereka terpaksa meninggalkan negara yang aman untuk balik ke negara mereka yang tidak aman. Apa hati mereka dengan Allah, kita pun tak tahu. Yang lepas menangis-nangis tu. Jadi subhanallah. Maka untuk nak mendapat semua dan segala-gala ni ialah melalui selawat adrik ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bukan sekadar dengan selawat adri, semua selawat. Kita dah tahu selawat kamilah, kita dah tahu selawat tafrijiyah, selawat fatih, selawat Jibril. Selawat tak? Kami selawat tu Ustaz, kenapa tak dapat tau? Salah selawat ke tak dapat tu? Ada satu orang, Tok Guru kami, Tuan Guru Haji Aziz Pendang dulu, doa mustajab. Dia baca Al-Quran ya. Lepas tu orang yang minta ayat, minta doa, semua mustajab. Lepas ni balik baca doa tu juga, balik baca Al-Quran tu juga. Lepas tu abang, Ustaz, pasal apa tak jadi kami baca? Tak jadi tu sebab Al-Quran ke sebab dia? Sebab dia tak betul dengan Al-Quran. Dia tak mesh dengan Al-Quran tu.
Ni kena pertikai. Kita ni aku selawat ni, tapi apa tak jadi, sebab tak ada cinta kat Rasulullah. Tak mai tu cinta pada Rasulullah tu. Dia kena jejak masjid Nabi tu, terus abang tak keluar dah. Dapat. Langkah-langkah masuk dalam kapal terbang mana Zaki? Kira tak ni? Zaki mana? Langkah-langkah masuk dalam kapal terbang, selawat, terus selawat sampai keluar daripada pintu kapal terbang 12,000. Dia pipi ke Raudah. Raudah ke apa ni? Ke Raudah tu kena Raudah. Hak jaga Raudah kata tafaddal, sila masuk. Tu hati. Soalah kita ni tak ada tafaddal lagi ni. Nabi terima kita gedak tau. Allahumma salli ala. Jangan makan, mesti makan. Ni kuliah ni majlis ilmu, sagi makan. Saya tak apalah. Ya tuan-tuan, muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, nak balik dah ni. Esok nak balik. Esok nak pergi dah. Esok lah kita makan Mekah. Hari Jumaat, esok hari Khamis. Ada peluang lagi. Hari ni hari Rabu, Khamis, sebelum Jumaat. Paksa diri untuk mencintai Nabi. Selawat tanpa henti. Hidup selawat ya di Madinah ni. InsyaAllah kita akan dapat satu yang luar biasa, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi di Madinah ni, Madinah dia macam ni lah. Kalau kita buat majlis-majlis Rasulullah seperti Madul Rasul, seperti majlis selawat, seperti majlis maulid, kata guru kami, seorang tu tak akan hadir ke majlis itu tanpa jemputan Rasulullah. Nabi tak jemput, tak boleh mai. Jangan minum, tak boleh. Dia pun tak faham ni kat bahasa apa. Kok kami cakap Kedah pun. Semua orang ambil tahu. Jangan minum, jangan makan waktu mengaji. Mungkin tuan-tuan perasan saya berdiri tak mengaji kot. Dia kena duduk pun mengaji kot. Ni malih ilmu ni tak boleh. Berdosa, haram, Tuhan marah. Pasal Tok Guru tak bagi. Boleh kalau Tok Guru tak makan. Boleh makan pula. Ni Tok Guru tak jangan makan. Okay, tuan-tuan muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. 2 hari lagi masih ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu kita banyak, biarlah waktu kita di masjid. Kalau di rumah kita dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah selalu dah tak pergi masjid, ataupun jarang pergi masjid, ataupun pilah juga. Di sini tak hebat macam tu. Banyak-banyak main 8,000 lebih. Sebab nak dapat satu ya, halawatul iman, kemanisan iman kena beli. Takkan nak bawa duit macam tu. Bila dah keluar duit, jangan kata mahal dah. Tu bayaran yang tuan-tuan nak bayar untuk dapat kemanisan iman di sini, kemanisan iman di Mekah. Tak ada pertikaian dah, kena bayar. Kita bayar dengan duit kita, duit Allah. Allah bagi rezeki, dia suruh mai. Tu hebat Allah Ta'ala. Dia tak suruh kita keluar duit kita pun, duit dia yang bagi mai. Dia suruh mai jumpa kekasih dia, jumpa dia. Sebenarnya mai ni pilihan, betul-betul pilihan. Waktu kita mai dulu Haji tahun lepas, Datuk ni duit bukan macam duit kita, Datuk, tapi tak pernah mai Mekah. Dah berubah dah tua dah, tak pernah mai Mekah. Mana mai Mekah ni pilihan Allah. Nak mai pula buat perangai passion Datuk. Hak tu nak ni, nak buat kemas macam tempat Datuk dia di Malaysia. Sampai Tuhan buat turun dia punya ego dia. Buat turun sampai kosong ego dia, baru dia berasa kebesaran Tuhan di sini. Di sini tak boleh ego-ego. Sini kena rendah diri. Sini kena maaf semua orang. Jangan petikai orang. Tak apalah orang buat kat kita, jangan buat kat orang. Sebab semua ni ialah tetamu Allah. Tadi saya pergi ke masjid,
Tengok satu orang tu ringkat, kaki ringkat. Dia macam mana langkah pi? Dia duduk sama jauh dengan kita. Duduk kaki tu, kita jalan kita ni, walaupun kita orang tua, tapi dengan orang yang ringkat teruk lagi dia. Dia panggil orang dah kaki pengkiak, kaki capit. Masalah Sayyidina Muhammad. Tengok pula kita tua dah, tengok orang tua lagi teruk jalan. Ya Allah, dia rasa macam mana? Siapa pun depa tetamu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua dipandang oleh Allah. Semua di antara mereka ada yang tak pernah sampai pun ke Madinah, tapi berebut-rebut nak ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, capaikan hajat-hajat semua itu dengan selawat adrik ni. Apa makna dia? Selawat dan salam ke atas engkau wahai penghuluku ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi. Khudh biyadi ni macam ni. Ada satu masa dulu, satu orang anak murid saya, kami buat 3 hari 3 malam majlis cinta Rasul. Siang, malam, pagi, petang semua dengan Rasulullah. Selawat, majlis apa semua. Satu ketika tu kami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami inilah qasidah adrikni tu. Khudh biyadi ya Rasulullah. Khudh biyadi ni di hari kiamat esok, kita nak Nabi pegang tangan kita. Rasulullah pegang tangan saya, Rasulullah pegang tangan saya, Rasulullah khudh biyadi, minta Nabi pegang, Nabi ambil kita. Adrik ni, dapatkan aku, selamatkan aku waktu aku tengah duduk teruk ni, tenggelam dalam lautan manusia di mahsyar. Rasulullah ambil saya. Adrik ni ibarat macam ni, kita potong panjang di hari akhirat esok. Nabi main ambil setiap umat dia. Kita tengok Nabi ambil, pegang tangan seorang, tarik seorang, pegang tangan seorang, tarik seorang, pegang tangan seorang, ambil seorang. Bayangkan tiba-tiba Nabi mai dekat dengan kita. Ni kita duduk tunggu ni, soalan Sayyidina Muhammad. Nabi pegang tangan hak sebelah tangan kita, Nabi tinggal kita. Nabi ambil tangan hak sebelah tangan kita, Nabi ambil dia, tapi Nabi tinggal kita. Macam mana kita? Rasa apa? Habislah kita. Itulah adrik ni. Rasulullah pegang tangan saya, ambil tangan saya. Adrik ni, tolong saya. Itulah selawat adrikiyah. Siapa-siapa mengajar, baca selawat ni, kata guru saya, dia sendiri ilmunya akan dibekalkan oleh Rasulullah. Ilmu disupport oleh Nabi SAW. Siapa-siapa nak, kita ni takkan tak mau kot masuk ke Raudah, ziarah makam Rasulullah, duduk di masjid Nabi, merasa kehadiran Nabi. Apa makna kalau masih tak rasa macam tu? Baca selawat adrik ni. Baca selawat adrik ni. Minta Nabi pegang tangan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minta Nabi bantu kita. Minta Nabi bagi syafaat kat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita harap kita mai sini ni, kita mai buat umrah ni, kita dah ada nama dalam senarai yang akan dapat syafaat Nabi di akhirat esok. Harapan kita. Kita harap. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab di sana ada hadis yang mengatakan siapa yang tunaikan umrah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang tunaikan umrah, dia wajib dapat syafaat Nabi. Sebab Nabi sebutlah hadis, man hajja man zarani faqad wajabat syafaati. Siapa yang telah menziarahiku, wajiblah dia mendapat syafaatku. Jadi kita dah ziarah makam Rasulullah dah. Hati kita dah berbicara dengan Nabi, dah bercakap dengan Nabi, dah berbicara dengan Rasulullah dah. Kita sembahyang di rumah pun kita kata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita jawab,
Ni di makam Nabi, ni sembahyang di masjid Nabi. Kita pula kata assalamu alayka, salam ke atas engkau. Hal ni bukan telefon, ni direct terus depan makam Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun kita tak nampak, tapi Nabi nampak kita dalam ribu-ribu manusia. Dia bergerak tadi tu macam dengan arus tu. Hak pegang handset, ambil makam Rasulullah, dia tak tahu Nabi tengok dia. Kalau Nabi tengok, luruh handset tu, tak mampu. Nak pegang handset tu tak mampu, luruh handset tu. Pasal apa? Sebab tingginya makam Nabi sampai kaku. Tapi tak berasa. Umat yang Tuhan tak bagi rasa, tak rasa apa. Kalau depan raja, boleh ambil raja macam tu, ambil gambar raja. No? Siapa tak pernah depan raja tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ialah Rasulullah. Macam benar beradab, bukan boleh ambil handset macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad tak layak, tak layak, tak ada adab dengan Nabi berhandset depan makam Rasulullah. Tak ada adab, tak hormat Nabi. Soalan Sayyidina. Tapi nak buat macam mana? Hamba tu tak rasa, Tuhan tak beri rasa, tak apalah. Ada pula duduk dalam minyak Nabi, hunjur kaki ke arah makam Nabi. Sebab macam mana orang tak mengaji nak kata apa? Saya pun tak apa, tak mengaji. Macam mana kita hunjuk kaki ke arah mak kita, ayah kita, ataupun tuan-tuan hunjuk kaki ke arah tok guru tuan-tuan? Orang nak kata apa? Tak ada adab, betul ya? Makam Rasulullah hunjuk kaki. Ya Allah, subhanallah. Dia tahu dah hatu nak selamatkan dia, tahu dah hatu nak bagi syafaat kat dia, tapi tetap telah dipilih oleh Allah untuk mai ziarah makam Rasulullah. Habis ya? Sebab macam mana hak jahil pun, hak tak ada ilmu pun dipilih juga. Hak tu nak dapat syafaat tu. Syafaat Nabi ni ialah, Nabi sebut syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku ialah untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kita ni mungkin kita tak rasa apa lah, kita tak pernah berdosa besar, barangkali insya-Allah. Tapi bagi orang pernah buat dosa besar, pernah berzina ke, pernah mencuri ke, minum arak ke, mai masjid Nabi tu semua tu bersih semua. Tak, macam-macam jenis seseorang tu dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hujung kaki tu kecil ya. Nisbah orang minum arak, berjudi, berzina apa semua. Tapi semua tu akan dapat syafaat Nabi pada hari dibangkitkan esok. Saya teringat, bismillahirrahmanirrahim, di makam Rasulullah tu ada satu tulisan hadis Nabi. Syafaati ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku untuk siapa yang berdosa besar di kalangan umatku. Nabi declare daripada hidup dia lagi. Sampai hari ini tulisan tu tak hilang di makam Rasulullah. Syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Sepi ketuk kapi di Turki. Masuk sebelum ditunjuk asar Rasulullah tu, atas tu ditulis. Kita sambil duk bawa macam tu juga. Syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku untuk orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Tengok tu ya Allah. Turun air mata macam hujan lah. Pasal apa yang saya menangis? Sebab saya takkan kot orang berdosa besar-besar pun dapat syafaat Nabi. Kita tak dosa macam tu tak dapat syafaat Nabi. Dosa macam tu takkan tak dapat kot syafaat Nabi. Harap-harap ada lah, dapat lah, insya-Allah. Jadi sagi tuan-tuan pergi masjid Nabi. Esok pergi masjid Nabi. Dah 2 hari lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau nak terberak, nak terkencing,
depan tu ada toilets untuk laki-laki, rijal wan nisa. Masuk lagi, duduk lagi. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT izinkan kita semua untuk menjadi umat Rasulullah yang Nabi terima kita sebagai umat dia, insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya ijazahkan sahabat adrik ni untuk semua dengan ajaztukum. Jawab qabilna, kami terima ijazah. Jadi setiap yang susah baca sahabat adrik ni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallas hilati adrikni. Qallas hilati adrikni maknanya lemahlah helah aku. Semua cara aku guna habis dah, aku nak selamatkan diri aku. Tak ada Rasulullah, engkau saja yang akan dapat bagi syafaat pada aku. Semua cara habis dah. No? Betul, sungguh Tuhan saya Tuhan nak bagi ilmu kat kita, nak bagi pengajaran kat kita. Selawat melebihi sistem. Sistem pun hilang. No, tak pakai sistem. Selawat tu masuk terus macam tu. Ada sekali tu saya makan Rasulullah. Saya mai di Madinah ni. Saya sebagai tetamu macam tuan-tuan juga. Setiap kali mai hati saya lah menyerahkan diri untuk diraih oleh tuan rumah seperti mana yang tuan rumah hendak. Siapa tuan rumah di sini? Nabi kita. Dan pengalaman saya mai, semua tak pernah sama disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali tu saya buat jemaah ramai juga, tapi saya tak boleh masuk Raudah. Tak boleh masuk Raudah. Saya kata, aku ni tak apalah. Kalau hak ni Nabi layan aku terima. Kalau hak ni Nabi layan, aku terima. Tak apa. Jadi bila mana berjalan pada Babu Salam tu, masalah sini maaf, jalan. Bila sampai di pintu nak masuk ke Raudah tu, masalah sini kita adab. Kalau tuan rumah tak panggil masuk, tak boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya berjalan. Bila sampai tang tu, untuk masalah Sayyidina Muhammad, bila sampai tang tu, ni cerita perindu. Lalu depan tu, saya tengok polis yang jaga tu tak apa nak tengok, saya cuy masuk. Saya buat macam macam tu. Polis tu tak tengok, dia secuh lari masuk. Bila lari masuk tu, masalah saya dia tengok, lah, dia ni masuk. Dia tarik, saya ada duduk orang, dia tarik balik. Tarik bau. Lah. Nabi tak terima aku hari ni. Tiba-tiba satu orang polis tu, dia panggil masuk. Kawan dia pun tak tahu apa, kawan tengok oleh masuk. Alhamdulillah, lama. Maknanya Nabi terima juga untuk berziarah. Kalau Nabi kata tak apa, terima. Kita ni sekalipun kita tak ziarah makam Nabi, kita duduk dengan Nabi dah. Betul tak? Teringat di hati dengan Rasul tu tak hilang-hilang lah. Duduk di rumah kita tu dengan hati dengan Nabi dah. Cuma hari ni nak berjasad saja. Hati dengan Nabi tak hilang dah, insya-Allah duk ada dah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad. Jadi hari ni kita mai, ada yang dapat masuk Raudhah, ada yang tak dapat masuk Raudhah, itu kehendak Allah. Kalau Allah bagi, tu dia dengan Rasulullah, tu dia dengan Allah. Kalau Allah tak bagi, sama juga, tu dia dengan Allah, dia dengan Rasulullah. Apa dia? Satu rahsia. Kita semua tak tahu apa rahsia kawan kita, apa rahsia isteri kita, apa rahsia suami kita, kita tak tahu. Tu rahsia mereka dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang saya nak kata, macam tu je lah. Mudah-mudahan tuan-tuan telah ada konteks dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tak masuk, tu dah ditulis sejak daripada azali.
tapi hati berhubung ataupun tidak. Allahumma salli ala. Duk banyak Nabi rasa macam mana? Kalau nak marah pada takdir ke? Nak marah kat sistem ke? Nak marah kat siapa ke? Ataupun tenang je. Jadi hak tu berurusan dengan Allah. Kita ni tak ada main ni, tak ada protes dah. Semua dah betul dah, semua dah baik dah. Al khairu fi ma waqa'a. Baik apa yang telah berlaku. Jadi subhanallah, masalah saya nama. Kalau tak boleh masuk, berarti dia dah berhutang dengan Nabi lah. Kalau tak boleh masuk, berarti berhutang dengan Nabi. Kalau berhutang orang bayar, jawablah Ustaz. Nabi akan bayar balik. Mai lain, minta nak mai pula, InsyaAllah. Faham tak? Dia macam orang yang Tuhan tak lah. Orang yang Tuhan tak, dia semayang. Dia semayang-semayang, Rasulullah Sayyidina Muhammad bagi-bagi salam, orang cip belakang. Orang cip belakang. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi waktu dia tengok belakang, orang tu kata tik cicak. Orang tu kata di kaki kita ada tik cicak. Kita Allah, tik cicak pula. Sebenarnya apa? Sebenarnya Tuhan tak dekat dia. Faham? Tuhan suruh dia semayang lagi, semayang lain. Aku nak kat hang lagi. Tapi hamba tak faham. Selesai. Allah, tik cicak pula. Cicak apa ya tak ni, tak tahu. Marah apa tik cicak? Tuhan tak kat kita lagi. Nah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatu saya tak bicara panjang. Hatu tonton dengan Allah. Tuhan kita yang cipta kita, yang tentu semua takdir-takdir kita. Jadi semua ni nasibnya pelbagai. Ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi semua baik. Yang dah masuk syukur alhamdulillah, yang tak boleh pun syukur alhamdulillah. Kena takdir kita mai ni orang ramai. Tahu tak hari kita tunggu apa terbang tu, hari tu dia buka SOP. Negara yang tak boleh mai pun boleh mai, lepas mai terus. Tu dia ramai tu. Alhamdulillah. Tapi dapat rahmat besar. Sebab masuk masjid tak payah tunjuk handset. Siapa ni kan? Awak ni orang Damak kata kena tunjuk handset. Rupanya baca Al-Sinah harian, dia buka hari ni. Alhamdulillah. Mana semua yang Tuhan baik, Tuhan atok, semua baik belakang. InsyaAllah. Kurang tani, lebih tani. Lebih tani, kurang tani. Semua baik. InsyaAllah. Ni belum kita pergi ke Mekah. Tak tahu apa lagi. Hak Tuhan nak tulis, nak tentu kita di Mekah. Tak tahu lagi. Di sini, ni sebagai intro. Ni sebagai muqaddimah sebelum masuk kota Mekah. Jadi, kalau permulaan kita semua di sini elok, insyaAllah kita akan masuk di sana pun terlebih elok insyaAllah. Jangan kita inilah keuntungan kita. Jadi kita semua alhamdulillah telah masuk dulu ke kota Madinah, dan ikut saja takdir Allah. Seperti mana kita duduk layak, kita ikut arus. Ikut arus, kita akan selamat. Jangan canggah arus, nanti kita masalah. Kita takut insyaAllah, dan kita bimbang. Jadi kita ni akan dijauhkan oleh Allah kalau kita tak ikut takdir dia. Mana Tuhan buang kita. Ada juga orang yang Tuhan tak mau terima. Bila kita masuk kota Mekah, kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah ni mana? Ya Tuhan, ya mai dah ni labbaika. Kalau Tuhan dibalik dia, Allahumma salli ala sayyidina. Ada yang Tuhan tak terima labbaik dia, labbaik Allah dia. Tuhan kata la labbaika wala sa'daika. Kahang tak ada labbaik. Dia ditolak oleh Allah. Masuk kota Mekah pun Tuhan tolak, Tuhan tak terima. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mula pada sini, buatkan permulaan yang baik, redha dengan semua takdir Tuhan sallallahu alaihi Muhammad, dan jangan penuhkan hati dengan dunia, penuh hati dengan kebesaran Allah pencipta kita,
dan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Moga-moga yang kita keluarkan, yang kita infakkan, Allah terima sebagai suatu amal soleh kita yang akan mendekatkan kita semua dengan kasih dan cinta dia, dan juga keredaannya pada kita semua, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terima kasih kepada penaja kita yang telah menaja balik pada hari ini di bawah tajuk selawat adikni daripada perinfak Masjid Darsa 7 dan 9. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah pada semua penaja kita dan kita semua, didekatkan kita semua kepada keredaan dia, diangkat kedudukan kita pada sisi dia, diterima kita semua ke hadrat Rasulullah, dan kita semua layak untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti, dan dapat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah ta'ala.